Dan kita mutekan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan semua. Walau macam mana pun, kalau ada soalan, walaupun kita ada lebih kurang setengah jam saja ya di pagi hari ini, masih lagi boleh ya kalau inginkan pencerahan ya. Okey. Kita mulakan dengan doa seperti biasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, seperti biasa kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah, dan memang sepatutnya ya kita hari-hari kena mengucapkan kesyukuran kepada Allah kerana terlalu banyak nikmat ya dan kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau kita tidak menzahirkan kesyukuran tu, bermakna seolah-olah kita ni hamba Allah yang sombong ya, yang sombong. Kita tidak mengucapkan terima kasih ya. Kadang-kadang kawan kita pergi beri kita pinjam buku pun kita ucapkan terima kasih ya. Pinjam kereta ke, kita ucapkan terima kasih, dan banyak-banyak kita mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita ya. Tetapi sayangnya Allah yang Maha Agung tu yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita hidayah, memberikan kita rezeki ya, kemudahan dan berbagai-bagai nikmat ya, nikmat. Sehingga kan perkara-perkara yang kecil saja kadang-kadang kita tidak menyedari ya, itu sebenarnya adalah satu nikmat daripada Allah yang diberikan kepada kita. Cuma kita nak menggunakan akal dan fikiran saja untuk merenung ya. Setiap sesuatu tu sebenarnya sangat-sangat berharga bagi kita ya. Jadi kita ambil peluang untuk sentiasa mengingatkan ya, diri kita kepada Allah, bizikrillah, dan pada masa yang sama mengucapkan kesyukuran ya kepada dia. Dalam usaha kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran ni, bahasa Arab ni pun sebenarnya terlalu banyak ya, Allah buka jalan pelan-pelan untuk kita ya. Bukannya Allah nak buka jalan tu serentak sekaligus, tidak ya. Allah buka jalan tu daripada satu hari ke satu hari ya. Daripada dulu mungkin kita tidak mengenal maf'ulun bih. So hari ini, semalam kita telah belajar, 2 hari lepas kita telah belajar apa dia maf'ulun bih, iaitu objek ya, kalimah-kalimah objek di dalam ayat-ayat. Itu nikmat lah ya. Ilmu yang Allah bagi kepada kita sebenarnya adalah salah satu daripada nikmat Allah yang berikan ini, kerana dengan ilmu dan kefahaman kita akan dapat mengaturkan kehidupan kita dengan lebih baik ya, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran. Kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita belajar semalam ya. Elok kita setiap kali kita nak meneruskan pembelajaran tu, kita buat imbasan dulu ya. Yang kita telah pelajari semalam, iaitu kita mengakhiri perkongsian ataupun perbincangan kita kepada perenggan ayat ya, perenggan ayat faza dahumullahu marada, daripada ayat ke-10 surah Al-Baqarah. Kita telah mengupaskan dulu, kita telah kupaskan faza dahumullah tu selesai ya. Semalam kita nak mengakhiri perbincangan tentang marada, dan kita telah pun menerangkan marada tu apa dia, termasuklah dia mengambil bentuk ataupun ejaan dengan tanwin fathah diikuti dengan alif tu. Dia melibatkan dua aspek. Yang satu aspek tajwid, iaitu mad iwad dalam bacaan,
secara waqaf. Tadi pada yang sama, pembentukan penulisan tu dia melibatkan bentuk apa yang kita panggilkan isim haliyah. Ya. Isim haliyah ni bermakna apa? Dia akan menerangkan apa yang diceritakan di dalam perenggan ayat tu, ya. Jadi ini Allah menceritakan tentang apa? Allah telah menambahkan penyakit, ya, kepada orang-orang yang diceritakan sebelum tu. Jadi apabila ditambahkan dia dengan penyakit-penyakit itu, maka dia dalam keadaan berpenyakit. Itu dipanggilkan isim haliyah. Melayu pun sebenarnya guna perkataan yang sama lah, hal. Kita kata apa hal? Sebenarnya hal tu daripada Arab. Ha, alif, lam. Ya, atau ha baris atas diikuti dengan mad dan lam yang sukun. Asalnya ialah halun. Itu hal. Kemudian dia mengambil jantina yang muannas, dia menjadi haliyatun, ya, haliyatun, isim haliyah. Okey. So setiap kali kita melihat kalimah yang mengambil bentuk fathah tanwin dengan alif itu, kemungkinan besar dia ada melibatkan keadaan, ya, keadaan, iaitu dalam bentuk isim haliyah. Mana dia juga maf'ulun bih, pada masa yang sama dia juga berperanan untuk berfungsi sebagai menceritakan keadaan. Itu dipanggilkan isim haliyah, ya. Dan kemudian kita berkongsikan pembentukan kalimah maradah. Kita pun telah menunjukkan step-step, ya. Saya semalam ada puan tu bertanya macam manakah proses pembentukan kalimah. Proses pembentukan kalimah ni dia sistematik, ya. Dia apa orang kata tu, dia ada macam formula dia, ya. Formula dan step dia, dan step tu perlu difahami. Step tu apa dia? Langkah lah, ya. Langkah pertama, tuan-tuan kena cari 3 huruf akar dia. Yang kepada kalimah maradah, cari 3 huruf akar, ya. Ada 2 cara. Pertama sekali, tuan-tuan boleh melihat huruf akar daripada kalimah itu sendiri, ya. Tanpa kita pergi ke tempat lain untuk mencari. Sebenarnya tuan-tuan boleh cari dalam kalimah itu sendiri, ya. Kalau kita nak kongsikan yang ni sebagai contoh, dalam kalimah ni pun ada mim, ra dengan dot. Itulah 3 huruf akar dia, ya. 3 huruf akar. Kita boleh lihat daripada kalimah itu sendiri. Kalau tuan-tuan tak biasa dengan mencari dalam kalimah tu, kita boleh bantu dia dengan menggunakan digital Al-Quran, ya. Digital Al-Quran, kalau saya kongsikan sekarang, kita pergi ke surah Al-Baqarah tu, kita tekan di sini mim, rod dengan maradah tu, tekan je, klik saja, pakai mouse saja, ya. Senang je, kerja je, tak susah. Jadi di sini pun tuan-tuan akan boleh lihat, iaitu apakah huruf akar dia. Cari di bawah kata akar ni, ya. Ni dia mim, ra dengan dha. Itulah 3 huruf akar dia, ya. So daripada 3 huruf akar tu, dia perlu membentuk kata dasar, ya. Itu proses dia, ya. Kalau tak buat kata dasar, nanti kita tak dapat membentuk kalimah tu. So pembentukan kata dasar perlu, iaitu yang kedua ni, iaitu apa kita buat? Kita gabungkan 3 huruf akar tu, kemudian kita bariskan dia, letakkan baris dia, ya. Dalam konteks ni, ra ni mengambil baris bawah. Jadi kata dasar bagi mim ra dha ialah marida, bukannya marada ataupun maruda, bukan, ya. Dia adalah marida. Okey, kalau tuan-tuan tak biasa, tuan-tuan boleh gunakan satu lagi digital Al-Quran, iaitu korpus, ya. Pergi ke korpus tu, banyak peralatan digital kita boleh bantu. Sebab tu kita buat program dia secara digital, ya. Kalau tak buat secara digital, nanti tuan-tuan kena buka buku, ya. Cari buku sana, buka buku sini. Jadi tuan dan belajar kena bawa banyak buku. Tak perlu, ya. Sekarang ni zaman digital, ya. Tuan-tuan kena mahirkan dengan, ya, pembelajaran Al-Quran ni secara digital. Jadi saya kongsikan digital Al-Quran, iaitu Quran, corpusquran.com, ya. Corpusquran.com ni
So tuan pergi ke kalimah yang samalah. Ya, marada. Macam mana nak pergi ke kalimah yang sama tu, tuan-tuan pergi ke word by word yang ni ya. Okey, word by word, dan pergi ke bahagian ni, pilih ayat dulu ya, iaitu di sini ya, iaitu surah Al-Baqarah. Kita ambil surah Al-Baqarah. Sekarang ni surah Fatihah tukarkan ke surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua di atas ni. Kemudian cari ayat ke-10 ya. Sekarang ni default dia ayat 1 lah. Jadi ambil ayat ke-10 di sini. Kemudian tekan go ni. Tekan go, dia akan bawa kita ke ayat 10. Ini bermakna yang dilihat di paparan ni sekarang ni ialah ayat ke-10. Jadi tuan-tuan pergi ke ke kalimah marada. Ini dia ya, kalimah marada. Tekan di sini. Ini cara dia ya, skill yang tuan-tuan kena mahirkan ya, secara digital. Nah, ini 3 huruf akar pun juga dikongsikan di dalam korpus. Sama ada tafsir dan perkata tadi boleh membantu kita mencari 3 huruf akar. Begitu juga korpus.com ni boleh juga membantu kita mencari huruf akar, iaitu mim, ra dengan ba. Ya. Kemudian kita nak mencari kata dasar. Macam mana cara dia? Okey, cara yang kita tunjuk ni adalah cara QHS Academy ya. Kemungkinan kalau tuan-tuan belajar kelas Arab lain, cara dia sikit berbeza. Ya. Dan memang saya buatkan cara ni kerana saya dapati, sebab saya dulu pun banyak mengikuti kelas Arab ya. Dia tidak membantu saya untuk memahami. Jadi proses ni adalah proses yang saya bangunkan sendiri dan dia boleh membantu saya memahami Al-Quran ya. Jadi sekarang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ya. Kemungkinan dengan pendekatan di kelas-kelas lain dia berbeza sedikit ya, sebab kebanyakan pembelajaran di kelas bahasa Arab bukannya fokus kepada memahami Al-Quran, dia fokus kepada mempelajari bahasa Arab ya, berbeza sikit. Ya. Jadi tuan-tuan kena tahu membezakan mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab. Dia adalah dua perkara yang nampak serupa tapi dia berbeza ya. Program yang kita jalankan ni ialah untuk memahami bahasa Arab Al-Quran yang dipanggilkan Quranan Arabiyan. Itu fokus kita ya. Dan kita akan dapati sedikit daripada kaedah-kaedah tu akan berbeza. Kita ubah sesuai untuk peserta-peserta seperti kita semua ni ya. Program yang dijalankan oleh QHS Academy ni bukan orang yang pandai bahasa Arab. Ya, kita ni tujukan kepada orang awam. Orang awam ni maknanya macam saya dulu ya, saya tak belajar sekolah Arab. Ya, saya adalah orang awam belajar sekolah bahasa Inggeris, sekolah asrama penuh. Jadi ramai di antara di Malaysia ni adalah kita panggilkan orang awam, tidak ada background bahasa Arab. Kita bukan daripada sekolah agama, bukan daripada sekolah Arab. Jadi pendekatan tu kena berbeza sedikit ya. Kadang-kadang kita dapat kelas yang dipandukan oleh katalah guru yang daripada bangsa Arab ya, tengah tu ada guru daripada Sudan. Kita akan dapati perbezaan dia, pendekatan dia berbeza. Dia akan belajar mengajar kita bahasa Arab ya. Itulah perbezanya ya. Jadi kata dasar ni, kaedah QHS Academy ialah tuan-tuan kena cari fi'il madhi maklum wazan 1. Kalimah di dalam Al-Quran yang digunakan sebagai fi'il madhi maklum wazan 1. Kalau kita dapat jumpa kalimah tu, itulah ijaan dan bentuk kata dasar. Cuma bezanya ialah kata dasar dia tidak ada fa'il dan tidak ada masa lagi. Dia hanya memberikan maklumat kata kerja yang asas saja. Dia tak ada fa'il, dia tidak ada tidak ada masa lagi ya. Okey, so kita kena cari bila kita buka korpus.com ni, kita kena cari apakah kalimah yang digunakan dalam Quran dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan 1. Jadi macam mana tuan-tuan nak mencari tu? Tuan-tuan bila dah dapat maklumat tentang marada tadi di sini, tuan-tuan scroll je ya. Scroll. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi ada laptop tu, saya cadangkan
buat pelaburan ya untuk beli laptop. Ya, kalau laptop yang lama tu yang slow tu tukarkan. Sebab ini adalah pelaburan kita ya, pelaburan kita ke akhirat. Jangan segan-segan ya, jangan rasa apa ni sayang untuk apa ni buat pelaburan ya, untuk belajar Al-Quran ni memang kita perlukan peralatan yang canggih ya, peralatan yang baik ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak ada peralatan ni, jadi pembelajarannya sangat-sangat terhad nanti ya. Saya dapat maklumat daripada beberapa peserta, dia kata dia tak ada laptop ya. Cari laptop, suruh anak tu belikan laptop, sebab itu pelaburan katakan kepada dia ya. Jangan bimbang ya, Allah akan memberikan ganjaran tu apa ni secara berterusan. Pelaburan kita untuk akhirat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia mendapat balasan daripada Allah, perhatian daripada Allah secara berterusan. Dia tak macam kita melabur untuk dunia ni ya. Ya, kalau kita pergi melabur buka kedai runcit, mungkin dia tak berterusan. Ya, dia mungkin 5-6 bulan saja, lepas tu tutup sebab rugi ya. Itu pelaburan dunia. Tapi pelaburan untuk Allah ya, walladzina jahadu fina yang saya kongsikan dalam ayat apa tu Al-Ankabut tu, dia berterusan ya. Allah akan memberi perhatian, Allah akan membantu kita, dan Allah akan memberi ganjaran yang berterusan. Dan pastinya bila kita sampai ke kampung kita di akhirat nanti, apa yang kita usaha di sini dan pelaburan yang kita buat tu akan menjadi apa yang kita tu menjadi apa dipanggil bantuan ya kepada kita. Bahasa Inggeris dipanggil provision ya, untuk kita. Itulah sebab di akhirat tadi kita tak ada wang ringgit dah ya, duit tak ada, RM tu dah tak ada, US dollar pun dah tak ada. Yang ada ialah ganjaran-ganjaran usaha kita yang kita lakukan untuk Allah ya di dunia ni. Kalau kita keluarkan sedikit kewangan kita ya, apa yang Allah rezekikan kepada kita tu untuk melabur, beli laptop yang canggih sikit, yang elok sikit ya. Sebab pada pembelajaran digital ni kita akan banyak menggunakan bahan-bahan digital ya. Jadi tuan-tuan kena buat persediaan yang baik ya. Okey, so macam mana kita nak mencari fi'il madhi maklum wazan satu tadi? Tuan-tuan pergi scroll je kat bawah ya. Kat bawah ni tuan-tuan akan dapati ada bahagian di bawah ni dia kata see also tu. See also tu pergi ke Quran Dictionary ni ya. Tekan sini, Quran Dictionary. Jadi tekan Quran Dictionary, dia bawa kita ke paparan lain. Dia akan bawakan ke paparan seluruh kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar mim, ra dengan dha tu di dalam Al-Quran. So yang tuan-tuan lihat ni semuanya kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada mim, ra dengan dha ya. So di sini dikongsikan kepada kita, iaitu daripada 3 huruf akar, bahasa Inggeris dipanggilkan apa? Triliteral root. Ya, itulah 3 huruf akarnya. Mim, ra dengan dha sebanyak berapa kali? 24 kali. Mana terdapat 24 kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar mim, ra dengan dha. Okey. Dan di antara kalimah tu adalah kalimah yang digunakan dalam bentuk isim fa'il maklum wazan satu. Ya, yang mana? Yang inilah. Yang ni ya. Ini dia isim fi'il madhi maklum wazan satu. Yang ni yang tuan-tuan kena cari. Bahasa Inggeris dia form 1 verb. Ya, form 1 verb. Form 1 tu maknanya wazan satu. Verb tu ialah fi'lun. Fi'lun ini adalah fi'lun madhi. So yang ni yang tuan-tuan kena cari. Nah, inilah maklumat yang akan membantu kita ya. Jadi sekarang ni masalahnya ialah di sini dia memberitahu kita yang dot tu sukun. Ya, sedangkan fi'il madhi maklum wazan satu dia tidak bersukun. Dia adalah bil fathati.
ya, bil fathati, maknanya huruf yang ketiga itu adalah baris fathah. So sepatutnya kalimah itu ialah maridha, ra baris bawah, ya, tengok, mim baris atas, ra baris bawah, dan dot tu sepatutnya baris atas. Itulah kalimahnya. Jadi kalau kita tengok dot yang sukun tu mesti ada sebab dia, ya, mesti ada sebabnya, dan kita kena faham kenapa dia dot tu baris atas, sedangkan sepatutnya kalimah tu ialah maridha. Jadi kita boleh check dia. Nah, jangan segan-segan, ya, gunakan digital ni dengan sebaik yang mungkin, ya, yang boleh membantu kita dalam pembelajaran kita. So kita check ayat tu sendiri, ya. Dalam ayat yang digunakan untuk apa? Form one verb ni, tengok ayat tu. Sebab dikata sekali saja diguna, tak banyak. Tak, ya, senang untuk kita check pun, ya. Once, dia makna sekali saja digunakan dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan satu. Jadi kita boleh check di situ, iaitu kita pergi ke senarai dia, ya. Senarai tuan-tuan yang itu adalah sebenarnya yang atas sekali itu. Iaitu yang ni form one verb. Makna dia to be ill. Itu dalam, inilah bentuk kata dasar, ya. Lihat, ya, dia kumpulkan dalam bentuk to be ill tu, maknanya itulah kata dasar. Dia tidak ada fa'il, dia tidak ada masa lagi, ya. Dia kata to be ill, itulah bentuk kata dasar, makna kepada kata dasar, ya. Tetapi dalam ayat tu dia sudah mengambil bentuk apa, kata terbitan. Ya, kata terbitan. Itu makna kepada kata terbitan fi'il madhi berbeza dengan makna kepada kata dasar. Kalau tuan-tuan nak tahu, nak faham konsep kata dasar, ya, tengok bahagian apa ni yang dikatakan di sini. Ni makna kata dasar ialah to be ill. Apa saja kalimah dalam bahasa kata dasar dalam bahasa Inggeris dia to be something. Kalau akala tu kata dasar to eat, ya, untuk makan. Ya, maknanya dia nak memberitahu satu perbuatan yang asas saja. Belum ada fa'il dia, belum ada masa lagi, ya. Jadi balik kepada marid, mana datangnya marid ni, ya. Dia ditulis sini marid, sepatutnya maridha. Ya, kalau saya menulis di sini, saya akan tulis maridha, bukannya marid, ya, sebab dia akan mengelirukan. Jadi tapi kita boleh check, ya. So marid ni sebenarnya tuan-tuan datang daripada sinilah, ya, iaitu dalam kalimah, dalam ayat itu kalimah yang digunakan sebagai fi'il madhi maklum wazan satu ialah maridtu. Ini dia, ya, maridtu, di mana dot tu disukunkan. Kenapa dot tu disukunkan? Kerana dia bertemu dengan fa'il kepada fi'il madhi maklum wazan satu ialah tu. Tu ialah aku. Jadi itulah kaedah pembentukan fi'il madhi maklum wazan satu, iaitu apabila komponen kata kerja dia maridha bertemu dengan fa'il tu, jadi dot tu huruf yang terakhir iaitu huruf ketiga kepada kata dasar tu perlu disukunkan. Kalau tidak dia tak menjadi bentuk apa, tidak menjadi bentuk fi'il madhi. Tak ada, kalau maridha tu bukannya fa'il madhi. So dia perlu disukunkan. So bila disukunkan di sini, ya, jadi yang ni lah yang menerangkan kenapa kita lihat di sini dinyatakan yang dot tu sukun. Sebenarnya dia ada apa maridha. Dan sepatutnya di sini maridha, ya, sepatutnya dalam pencerahan ataupun perkongsian di sini maklumat ni dia tidak boleh tulis marid sebab tidak ada fa'il dia. So dia kena tulis maridha, ya. Tapi itu kelemahan dia lah, ya, kelemahan digital Al-Quran ni, tapi kita boleh bantu dia, ya. Nanti saya akan tulis, ya, tulis saya punya maklumat kepada mereka yang membuat, ya, pembangunan digital Quran. Saya akan nasihatkan dia tukarkan dot yang sukun ni kepada maridha. Sini tak apa sebab dah ada fa'il dia, ya. Di sini tidak ada fa'il. Jadi dalam penulisan kita tak boleh menulis maridha. Kita tulis marid, tidak tulis marid.
Ya, tak boleh, dha tu tidak boleh disukunkan. Dia kena fathahkan. Barulah betul ya kaedah dia. Di sini tidak mengapa sebab sini dah ada fa'il dia. Yang fa'il tu jadi mestilah dha tu disukunkan ya. Kalau kita tulis di sini maridatu, itu yang salah. Ya, dha pada atas di sini salah, tapi di sini dha yang sukun adalah tak tepat. Ya, yang lebih tepat ialah maridah. Itulah lebih kurang ya untuk perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan cara macam mana kita nak mengenal ya kalimah-kalimah di dalam Al-Quran dalam membantu kita untuk menguasai bahasa Arab ya Al-Quran ni. Jadi berbalik kepada ini mana sebab tu kita dapat kata dasar dia maridah, bukannya marid ya. Maridah adalah kata dasar yang mana berpenyakit, kemudian dia membentuk kata terbitan. Yang ketiga ni dipanggilkan kata terbitan. Sebab apa? Untuk membentuk kalimah di dalam ayat tu kita kena tukarkan kata dasar kepada kata terbitan dalam konteks yang sama, iaitu mestilah dalam bentuk isim. Jangan ambil fa'lun ya, jangan bentuk kata terbitan dalam bentuk fa'lun ya, ataupun fa'lun amar, ataupun fa'lun madhi ke fa'lun mudhari', tak boleh sebab dia maradhi adalah isim, apa kita panggil isim lazim. So dia mesti membentuk kata terbitan dalam bentuk isim lazim. So maradun adalah bentuk kata terbitan dalam bentuk isim lazim. Jangan pergi bentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ya, dia tak akan jadi maradun, dia akan jadi kalimah yang lain. Sedangkan kita nak membentuk isim lazim, jadi kena ambil kata terbitan dalam bentuk isim lazim ya. Nampaknya waktu ya dah 7.44 ya. Kita baru berkongsikan berkongsikan apa yang kita kongsikan semalam ya. Okey, tak apa. Okey, so ini kata terbitan, kemudian barulah kita bentukkan daripada kata terbitan tu kepada kalimah yang di dalam ayat. Daripada maradun, apa kita buat? Kita tukar kepada maradha. Kerana apa? Kerana maradha ni adalah kita dah terangkan ni, dia mengambil peranan sebagai objek. Ya, so bila dia mengambil peranan sebagai objek, dia mestilah mengambil i'rab yang mansub yang ditandakan dengan baris fathah, bukannya baris dhammah. So bila kita menukarkan dalam baris fathah, kaedah kepada isim yang mansub, dia mesti ada alif, diikuti dengan alif mad. Jadilah maradha ya. Tetapi kalau dhammah jangan pergi letak alif lah. Tak boleh ya, sebab dhammah dhammatain dia tak ada huruf yang selepasnya. Hanya dalam fathah ataupun dipanggil fathatain ya, yang perlukan ada alif ya. Jadilah maradha dia adalah maf'ulun bih, iaitu objek, dan pada masa yang sama dia juga memainkan peranan untuk menceritakan keadaan kepada cerita kepada perenggan ayat itu. Fazadahumullah tu keadaan mereka ni, hum ni apa dia? Maradha, iaitu keadaan berpenyakit ya. Sebab tu dalam terjemahan tu kita masuk dalam keadaan berpenyakit disebabkan apa? Disebabkan mereka tu telah Allah tambahkan ya penyakit-penyakit yang mereka ada tu, menjadikan mereka dalam keadaan berpenyakit. Dan akhirnya kita menterjemahkan keseluruhan ayat tu ya, maradha maknanya dalam keadaan berpenyakit ya. Jadi keseluruhan ayat, bahagian ayat tu kita terjemahkan, maka fa tu adalah maka, Allah adalah fa'il, jadi kita masukkan fa'ilnya dulu, maka Allah, zada adalah telah menambah, hum ni objek yang pertama ya, menambah kepada mereka. Kita kena masukkan kalimah kepada ni untuk menyesuaikan ayat tu ya. Kalau kita tidak gunakan kepada, apa terjadi? Maka Allah telah menambah mereka. Lain cerita dia ya, makna dia lain. Kalau so kepada ni perlu ya, kerana zada ni memerlukan apa ni, dari segi nahu dia memerlukan
kata sendi ya kepada objek dia. So ini kepada ni adalah kata sendi. So kita masukkan dalam ayat tu, menjadilah dia, maka Allah telah menambah kepada mereka. Walaupun di dalam ayat tu kepada tidak ada ya. Dia tak ada ilah di sini. So tapi kita masukkan dalam membentuk ayat bahasa Melayu tu ya, kena ada kepada ya. Apa yang mereka Allah tambahkan ialah penyakit ya, penyakit yang sebelum tu maradun tu. Maradun tu Allah tambah lagi, dia menjadi marada ya. Nah, lalu dan mereka dalam keadaan bermakna marada ni memainkan dua peranan. Pertama, dia menjadikan objek yang ini ya, penyakit itu menjadi objek, kemudian dia juga berfungsi untuk menerangkan keadaan mereka yang ditambahkan penyakit itu dalam keadaan berpenyakit, iaitu isim khaliah. So ada dua. Satu dia maf'ulun bih dan satu dia isim khaliah. Ya, itulah ya yang kita telah kongsikan semalam. So kita mengakhiri perbincangan tentang fazadahumullah. Sepatutnya hari ini kita memulakan cerita yang baru, tapi nampaknya masa sangat-sangat mencumbui ya. Sepatutnya ya. Nak tanya macam mana kita nak nampak dekat Marada tu ada isim haliah tu? Bentuk tu bila ada tanwin dengan baris atas tu, dia juga bila kita belajar dalam tajuk isim haliah nanti, kita akan lihat ni, inilah bentuk isim haliah. Maksudnya mak iwat tu lah. Dia membentuk Isim haliah ditulis dalam bentuk bertanwin fathatain dengan alif. So bergantung ya. Kalau kes yang tak ada alif tu, dia pun termasuk ke? Kalau yang macam yang ada yang perempuan tamarbutah tu, kan dia tak ada alif semua tu, ada yang pengecualian alif tu. Itu Ini pun betul. Ini sebab dia muzakkar lah ya. Kalau muannas dia akan mengambil bentuk lain. Muannas maksudnya dia memang isim yang ada mansub ni lah, mansub baris atas. dia tanwin baris atas, dia yang confirm dia adalah maf'ulun bih ya, mansub. Tetapi pada masa yang sama dia juga boleh mengambil peranan sebagai haliah. Tidak semua Selalu ke? tidak semua ya, bergantung pada konteks ayat. Kadang-kadang dia hanya nak digunakan sebagai maf'ulun bih saja, mansub saja. Dia tidak menerangkan keadaan. Kalau dia menerangkan keadaan tu, bermakna dia berfungsi sebagai haliah. Jadi yang ni, penyakit ni, satu dia maf'ulun bih dah tentu sebab Allah telah melakukan sesuatu kepada maradun tu, menambahkan dia mestilah objek. Dan pada masa yang sama, bila dia ditambah-tambah tu apa terjadi? Hum ni dalam keadaan berpenyakit. Ya, berkeadaan berpenyakit, itulah yang dimasukkan isim haliah. Okey, terima kasih Prof. Kalau mu'annas dia tidak mengambil bentuk ni lah, ini untuk kalimah yang muzakkar. Kalau mu'annas dia akan mengambil bentuk alif maksurah ya di ujung ni. Biasanya dia akan mengambil bentuk alif maksurah. Itu menunjukkan tanda-tanda kalau kalimah tu mengambil peranan sebagai isim haliah yang mu'annas. Oh, ada juga penambahan. Ada alimat surah pula. Yes. Itu untuk mu'annas. Oh, tak perasan. Kalau kita jumpa contoh nanti, kita akan ingatkan kembali ya. Untuk mu'annas. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama sekali. So sekarang ni kita nanti besok ya. Dia bermakna keadaan kan? Keadaan, betul. Dia bukan cerita benda tu saja, tapi dia nak menggambarkan kita sesuatu dalam keadaan yang macam mana. So dalam konteks ni, mereka-mereka tu, home tu sekarang ni dalam keadaan berpenyakit. Itulah keadaan mereka. Disebabkan apa? Penyakit-penyakit yang ditambahkan oleh Allah ya. Disebabkan perangai mereka itulah, perlakuan mereka yang mengingkari Allah ya. Dan sebelum tu diceritakan mereka kata mereka beriman, tapi sebenarnya mereka tak beriman pun.
Ya, mereka cuba menipu Allah, ya, dalam ayat ke-9 tu. Ini dia punya karakter lah. Jadi dengan disebab ni lah Allah kata mereka ni sebenarnya ada penyakit di dalam hati. Jadi dengan disebabkan penyakit tu, Allah tambah lagi. Ya, bukan bermakna Allah tu menzalimi dia, tidak. Perbuatan dia tu sendiri yang menzalimi diri dia. Dengan itu Allah bagi ganjaran, iaitu Allah tambahkan lagi, ya, penyakit yang ada dalam hati itu tu menyebabkan mereka tu beberapa orang yang rugilah, ya. Sebab tu Allah sambung ayat tu, apa berlaku pada mereka, walahum azabun alim, ya, dan bagi mereka azab yang pedih, ya. So insya-Allah kita akan sambung besok, ya, tentang walahum azabun alim. Tapi untuk persediaan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan boleh buat sedikit kajian, iaitu la ni adalah sebenarnya harfun jar, ya, harfun jar, ya. Tetapi di sini harfun jar dia mengambil baris atas, bukannya baris bawah. Biasanya kalau kita jumpa harfun jar untuk ataupun bagi, dia mengambil baris bawah. Tetapi di sini dia tidak boleh mengambil bawah. Ada sebabnya, itu kita akan kongsikan, ya, besok, dan kita akan berikan contoh-contoh lain kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat apakah konteks dia, ya. Mungkin saya kongsikan hari ini, untuk walaupun sepatutnya saya tunjukkan besok, tetapi saya kongsikan ini adalah slide yang kita gunakan di dalam pembelajaran kelas-kelas intensif kita dalam bahagian modul ke-6 kalimah harfun bahagian 1, ya. Di mana kita memperkenalkan harfun jar, ya, harfun jar. Slide seterusnya kita memperkenalkan beberapa harfun jar. Salah satu harfun jar tu ialah la di sini, ya. Kepada kalimah lahum, dia tidak mengambil li tapi mengambil la. So kita terangkan dalam slide yang seterusnya, ya. Sini nota yang kita bagi, iaitu di dalam kalimah lahum, ya, lahum sebelumnya di mana di sini tadilah, ya. Lahum ni dia mengambil la, tidak mengambil li, ya. So nota yang kita kongsikan ialah yang ni ialah harfun, bukannya harfu, ya. Silap typing tu. Okey, dalam kalimah lahum, harfun jar ni ada 2 R, lam. Yang la ni ada sebenarnya harfun jar, ya. Lam ni adalah harfun jar mengambil baris fathah kerana bertemu dengan isim domir, kata nama. Itulah dia punya kaedah, ya. Jadi kaedah dia apa? Sekiranya isim domir, ya, sebelumnya ialah harfun jar bagi, so lam tu akan mengambil fathah, bukannya kasrah, ya. So kaedah ini berlaku untuk semua isim domir. Untuk isim domir lah kata ganti nama, melainkan satu saja isim domir yang tidak mengambil lam baris fathah, iaitu aku. Selain daripada aku ni, mana aku di bawah ni? Ya ni adalah isim domir aku mutakallim, ya. So untuk ya, dia tak boleh mengambil baris atas sebab tajwid dia, meraihkan tajwid, dia kena ambil lam baris bawah. Sebab ya ni berperanan sebagai mat, ya, huruf mat asli. Jadi kita baca dia 2 harakat, li, tak boleh baris atas. Sebab itu dah hanya untuk aku mutakalim, ya mutakalim saja lam tu digunakan baris bawah, ya. Selain pada tu, untuk semua domir-domir yang lain semua mengambil baris atas. Lana, laka, lahum, hum ialah isim domir. Hunna isim domir. So kena gunakan la, bukannya li. Kum adalah isim domir untuk kamu semua, muzakkar yang ramai. Gunakan la, tak boleh li. Likum tidak ada, ya. Lina tidak ada, lika tidak ada, lihum tidak ada. Dia hanya lana, laka, lahum, lahunna, lakum. Ha adalah isim dhamir untuk muannas ghaibun, jadi laha, bukannya liha. Liha tidak ada, ya. Hu adalah isim dhamir muzakkar ghaibun mufrad, dia jadi la, bukannya li. Lihu tidak ada, ya. So dia gunakan lihu, ya. Sorry, lahu. Begitu juga Prof,
Ya. Dalam kes macam ni, dia merujuk kepada objek saja ke? Dia tak pada subjek domir tu? Yang ini bukannya subjek ataupun objek, tidak. Yang ni Sebab apa? Dia domain saja. Bagi Ini kami, itu saja. ini harfun jar dan Ini harfunja dengan isim saja, bukan konteks subjek ataupun objek, tidak. Mereka ni bukan objek pun. okey, isim. Allahumma ghfir lana, kan? Ya Allah, ampunkanlah bagi kami. So kami ini ialah Memang dia sentiasa akan isim domir. isim domain saja. Sama ada objek ataupun subjek tu, tengok konteks ayat. Adakah dia subjek ataupun objek? Sebab dalam Tetapi contoh ni kan uh, dia pakai ha kan, dengan hu tu dia melambangkan dia objek lah kan. mana? Ni. Ka, Tak di, semesti. tak juga ya. Tidak. Juga. Cuma nak mengatakan baginya saja. Yelah, nya tu dah merujuknya. Tak semesti objek. Maksudnya dia Tengok dia dalam tak dia tak mungkin jadi subjek kan? tak tentu lagi. Mungkin dia subjek. Kita kena tengok dalam ayat dia. Hmm. Ini kita tunjukkan kalimah saja ya. Nak tahu dia objek ataupun subjek, kita kena tengok dalam ayat. Dalam konteks ayat tu, adakah dia subjek ataupun objek bergantung kepada ayat. Tetapi undang-undang dia ialah Kalau sebab apabila dalam fi'il selalunya ayat. Kalau ada fi'il okey, dan tak apa fi'il tu menjadikan dia objek, maka dia objek lah. Ya. Bermakna dia ni lah domain kepada objek, kepada kata kerja lah dalam ayat tu. Maaf nak tanya, kecuali isim domir aku dan isim domir muzakkar mufrad ghaibun dia lelaki. Yang ini lahu macam ni? Lahu, lam baris atas, juga baris atas. Dia bukan, dia kecualikan ni yang li. Yang ni pun patutnya bukan baris bawah bukan eh? Yang mana? Isim domir muzakkar mufrad ghaibun dia lelaki. Dia kena la, bukan lihu. Kena lah juga eh? Kena baris atas juga. Okey, Tapi dalam lihu catatan tu, tidak ada ya. dalam catatan tu ada kata isim domir muzakkar mufrad tu. Mana? Dalam catatan atas tu. Okey, aku dan betul lah, sorry tak nampak ya. Okey, itu satu saja ya. Dia apa? Mungkin kita buat pembetulan itu tidak kita update. Okey. Okey ya, itu silap tu ya. So satu saja, iaitu isim domir, melainkan isim domir kalau kita nak tambah sini apa? Mutakallim lah. Mutakallim. Aku, iaitu ya tu ya. Ya tu. Yang lain tu semua mengambil kerana yang lain tu tidak berperanan sebagai huruf mad. Ya mutakallim ni sebagai huruf mad, sebab tu dia tidak boleh mengambil baris atas ya. So dari segi kaedah ataupun peraturannya sepatutnya dia mengambil baris atas ya. Tetapi sebab dia juga berperanan sebagai huruf mad, maka dia tidak boleh mengambil baris atas ya. So yang lain tu semua termasuklah laki. Laka ni ka perempuan, kamu perempuan. Laki ialah kamu seorang perempuan pun, bagi kamu seorang perempuan tetap mengambil lam baris atas. Termasuklah kunna ialah mereka ya, perempuan, kamu perempuan yang ramai. Lakunna ya, mukhatab muannas yang jamak. Ini untuk mukhatab muzakkar yang yang jamak. Yang ni mukhatab muannas yang jamak, dia pun mengambil la juga ya, sebagai perkongsian kita untuk menyediakan diri kita perbincangan besok pagi ya. Iaitu sebab kita berjumpa dalam kalimah tu, iaitu walahum. Mana dia? Ni ya, lahum. Kenapa dia mengambil baris atas? Dia tidak lihum, tak boleh. Walihum tidak ada. Ya, sebab ini adalah isim domain. So harfun jar li perlu mengambil baris atas. Jadilah walahum ya. InsyaAllah.
Okey, ada yang baru masuk lagi ya? Puan Jamilah mungkin dia terkeluar tadi agaknya ya. Okey, untuk hari ini kita sudahi dulu perkongsian kita di sini dan insya-Allah kita akan sambung semula besok pagi ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, Doktor.